Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Hari ini merupakan sesi kedua kita dalam kita mengupaskan kitab 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal. Kita mulakan terlebih dahulu pada pagi hari ini dengan kita recap sikit. Kita nak ulang kaji sikit apakah poin-poin penting yang telah kita sentuh pada sesi yang lalu. Pada sesi yang lalu kita mulakan dengan soalan yang simple berkaitan dengan apa itu waktu zawal. Nama tajuk kitab ni 35 pengajaran berkaitan solat Jumaat sebelum zawal. So pada minggu lepas kita kongsikan dengan antum tentang pengertian waktu zawal. So kita simpulkan yang waktu zawal tu adalah permulaan waktu zuhur. Bila berlaku waktu zuhur, bila masuknya waktu zuhur adalah ketika mana tergelincirnya matahari daripada tengah langit menuju ke arah barat. Jadi senang kata waktu zawal tu waktu zuhur. Kita ni kat Singapura dah terbiasa kan, kalau nak tahu waktu solat tengok jam. Kan? Sama jugalah kelima-lima waktu solat kan, baik solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Kebanyakan kita bergantung kepada jam lah ataupun bergantung pada radio. Kan? Cuma dalam hadis Nabi SAW, Nabi pernah mengajarkan kepada kita tentang macam mana nak tentukan waktu salat. Tanpa melihat kepada jam, kan? Kita boleh lihat kan, berkaitan dengan bayang-bayang macam mana. So, kita dah kongsi dengan antum tentang waktu-waktu salat dan salah satunya adalah berkaitan dengan zawal pada sesi yang lalu. Hari ini insya-Allah Ta'ala kita nak kongsi lagi beberapa pengajaran, beberapa soalan dan beserta jawapannya. Soalan yang kedua yang kita nak kongsi kalau ikut urutan kitab, soalan yang kedua dalam kitab ini adalah berkaitan apakah pandangan ulama mengenai hukum mendirikan solat Jumaat sebelum zawal. Ya. Jadi pada hari ini kita dah nak masuk dah perbincangan tentang hukum hakam. Perbincangan daripada sudut fiqh. Dan perbincangan para ulama tentang hukum mendirikan solat Jumaat sebelum zawal, iaitu sebelum masuk waktu zuhur, dia bukan satu perbincangan yang baru. Dia bukan bila datang COVID baru ulama nak bincangkan tentang hukum mendirikan solat Jumaat sebelum zuhur. Bukan. Ini satu perbincangan yang lama. Berlaku sejak daripada zaman sahabat Nabi SAW. Berlaku sejak daripada zaman tabi'in, iaitu generasi selepas sahabat Nabi SAW. Dan khilaf ini berterusan, perbezaan pandangan ini berterusan sampailah kepada zaman-zaman ulama-ulama mazhab. Kan? Seperti mazhab Syafi'i,
seperti mazhab Hanafi, Hanbali, Maliki dan pandangan ulama yang lain. Jadi apa jawapan bagi soalan yang kedua ni? Sebelum kita kongsi dengan antum tentang pandangan para ulama tentang solat Jumaat sebelum zuhur ni ataupun sebelum zawal, suka kita mulakan dengan titik kesepakatan. Points of agreement. Apa points of agreement dia? Apa titik kesepakatan di kalangan para ulama daripada pelbagai mazhab? Para ulama bersepakat bahawa waktu merupakan salah satu syarat yang penting bagi sahnya khutbah dan solat Jumaat. Jadi ulama sepakat. Tak kisahlah ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Mereka semua sepakat yang waktu ni ataupun masa ni salah satu syarat yang penting bagi sahnya khutbah dan solat Jumaat. Cuma mereka berbeza pandangan tentang apakah waktu yang paling awal yang dibenarkan bagi seorang Muslim untuk mendirikan solat Jumaat. Itu yang berlaku perselisihan. Mereka sepakat tentang pentingnya waktu ni yang menandakan masuknya waktu solat Jumaat. Cuma mereka berbeza pandangan dalam menentukan waktu tersebut. Dan kita kalau buka kitab-kitab tentang fiqh, buka kitab-kitab tentang hadis, berlaku perbincangan di kalangan para ulama tentang syarat yang dikaitkan dengan ibadah Jumaat ni. Kan? Antara syarat yang dibincangkan oleh ulama adalah tentang waktu. Kan? Apakah waktu yang terawal untuk mendirikan solat Jumaat? Apakah waktu yang paling lambat, yang terakhir untuk mendirikan solat Jumaat? Berlaku juga perbincangan di kalangan ulama daripada sudut makan, iaitu tempat. Tempat yang bagaimanakah yang sesuai untuk mendirikan solat Jumaat? Mesti tak solat Jumaat itu diadakan dalam masjid? Boleh tak solat Jumaat diadakan bukan dalam masjid? Dalam satu bangunan, bukan masjid? Boleh tak solat Jumaat didirikan dalam tempat semikian rupa? Itu juga ada perbincangan di kalangan ulama. Berlaku perbincangan di kalangan ulama tentang berapakah bilangan jemaah yang mesti ada bagi sahnya solat Jumaat. Sebahagian ulama mereka mengatakan bilangan orang Islam yang perlu ada dalam solat Jumaat adalah 40 orang. Ini merupakan pandangan mazhab Syafi'i. Ini juga merupakan pandangan mazhab Hanbali. Ulama mazhab yang lain pula mereka berbeza pandangan. Mereka mengatakan tidak. Jumlah minimum bagi sahnya solat Jumaat bukan 40 orang. Di kalangan mazhab ada yang kata 12 orang. Ini pandangan mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata, kalau ada 12 orang Islam mendirikan solat Jumaat, sah solat tersebut. Tak memerlukan kepada 40 orang. Mazhab Hanafi pula beza pandangan. Dia kata tidak, bukan 12 orang, 4 orang. Mazhab Hanafi kata kalau ada seorang imam yang diikuti oleh 3 orang jemaah, maka sah solat Jumaat tersebut. Jadi berlaku perbincangan di kalangan ulama tentang syarat daripada sudut bilangan minimum bagi solat Jumaat. Jadi kita lihat perbincangan ini bukan perbincangan yang baru tapi perbincangan yang lama. Jadi salah satu perbincangan yang lama adalah tentang apakah waktu yang paling awal untuk mendirikan solat Jumaat. Itu yang kita nak kongsikan pada pagi hari ini insya-Allah taala. Sebelum saya kongsikan pandangan ulama juga, suka kita kongsikan yang ulama juga sepakat bahawa khutbah dan solat Jumaat yang dilakukan pada waktu zuhur adalah sah. Walaupun ulama beza pandangan dalam menentukan tentang apakah waktu yang paling awal untuk mendirikan solat Jumaat, tetapi mereka sepakat mana-mana orang Islam yang mendirikan solat Jumaat, yang melakukan khutbah Jumaat pada waktu zuhur, bila dah masuknya waktu zawal, maka khutbah tersebut adalah sah dan solat Jumaat tersebut juga adalah sah. Ini kesepakatan di kalangan ulama. Cuma yang ulama kita berselisih pandangan adalah
Kalau sekiranya solat Jumaat ataupun khutbah Jumaat diadakan sebelum masuk waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur, adakah sah khutbah tersebut? Adakah sah solat Jumaat tersebut? Itu yang menjadi titik perbezaan, perselisihan di kalangan para ulama silam dan juga para ulama semasa kita. Jadi apakah pandangan-pandangan yang ada di kalangan ulama? Di sana ada sekurang-kurangnya 3 pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama di kalangan ulama mengatakan yang khutbah dan solat Jumaat yang dilakukan sebelum masuk waktu zawal adalah tidak sah. Jadi kata pandangan pertama, mana-mana orang Islam kalau lakukan khutbah, menyampaikan khutbah Jumaat sebelum masuk waktu zuhur, mereka kata pandangan pertama ni tak sah. Tak sah maksudnya tak valid. Kena tunggu sampai masuk waktu zuhur baru boleh sampaikan khutbah. Menurut pandangan yang pertama, solat Jumaat kalau dilakukan sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur, tak sah. Perlu tunggu sampai masuk waktu zuhur, barulah boleh mendirikan solat Jumaat. Ini merupakan pandangan pertama di kalangan para ulama kita. Baik di kalangan para ulama silam maupun di kalangan para ulama semasa. Kalau saya boleh ajukan satu soalan pada pagi hari ini, jadi agak-agak pada pandangan antum, pendapat pertama ni, iaitu pendapat yang mengatakan solat Jumaat dan khutbah Jumaat tak sah dilakukan sebelum masuk waktu zuhur. Pada pandangan antum, adakah ini pandangan majoriti ulama ataupun merupakan pandangan minoriti ulama? Apa pandangan antum? Apa jawapan bagi soalan ni? Kita pilih A sama ada majoriti ataupun B, minoriti. Pendapat pertama yang kata solat Jumaat, khutbah Jumaat mesti dilakukan bila dah masuk waktu zuhur. Adakah ini pendapat kebanyakan ulama, majoriti, ataupun ini merupakan pandangan minoriti di kalangan ulama? Pandangan segelintir di kalangan para ulama. Ada pandangan daripada antum? Kalau ada pandangan boleh kongsikan dengan kita dekat ruangan comment section. Jadi saya lihat ada yang berikan komen dan ada yang kata, Ustaz, majoriti. Pendapat pertama ni pendapat majoriti. Kan? Jadi ada kata B, pendapat minoriti di kalangan ulama. Kan? Jadi manakah pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran dalam isu ini? Pandangan yang lebih hampir kepada kebenaran adalah pendapat pertama merupakan pendapat majoriti ulama. Kebanyakan ulama, baik yang silam maupun yang semasa, berpegang dengan pandangan mengatakan solat Jumaat dan khutbah Jumaat perlu dilaksanakan bila dah masuk waktu zawal. Bila dah masuk waktu zuhur. Itu pendapat majoriti. Kebanyakan di kalangan ulama. Siapakah ulama yang dimaksudkan dengan majoriti dekat sini? Yang dimaksudkan dengan majoriti dekat sini adalah para ulama daripada mazhab Hanafi. Yang dimaksudkan dengan majoriti di sini adalah para ulama daripada mazhab Maliki, mazhab Syafi'i. Dan ini juga merupakan pendirian Imam Ibn Hazm rahimahullah. Di kalangan ulama semasa yang sokong pandangan pertama ini adalah Syekh Nuruddin Itr. Kan salah seorang tokoh ulama hadis. Termasuk juga adalah Syekh Muhammad Mukhtar Shinqiti. Dan ramai lagi. Mereka berpendapat majoriti di kalangan ulama berpegang dengan pandangan pertama. Menurut pandangan pertama ini, mereka mengatakan
yang hadis-hadis yang menyentuh mengenai waktu solat Jumaat menunjukkan bahawa solat Jumaat didirikan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas masuknya waktu zawal. Jadi cara mereka faham hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan solat Jumaat, kesemua hadis-hadis itu menunjukkan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendirikan solat Jumaat bila dah masuk waktu zawal. Bila dah masuk waktu zuhur. Itu merupakan pendapat yang pertama. Kita nak beralih kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua di kalangan ulama mengatakan khutbah dan solat Jumaat yang dilakukan sebelum masuk waktu zawal adalah sah. Pendapat yang kedua ni pula opposite. Berlawanan dengan pendapat yang pertama. Pendapat pertama kata tadi tak sah. Pendapat kedua pula kata sah. Kata pendapat yang kedua, kalau orang-orang Islam di satu kawasan menyampaikan khutbah sebelum masuk waktu zuhur dan mendirikan solat Jumaat sebelum masuk waktu zuhur, kata pandangan kedua ni sah. Kedua-duanya sah. Baik khutbah Jumaatnya dan juga solat Jumaatnya, kedua-duanya adalah sah. Valid. Tak perlu nak ulang sekali lagi. Sebelum saya pergi dengan lebih lanjut menjelaskan tentang pendapat yang kedua ni, saya nak tanya antum soalan yang kedua pada pagi hari ini. Agak-agak pendapat kedua ni yang mengatakan yang khutbah Jumaat dan solat Jumaat sebelum masuk waktu zuhur itu adalah sah, dia merupakan pendapat mazhab yang mana? Kan kita berikan dua pilihan, adakah pilihan A iaitu mazhab Maliki ataupun pilihan B iaitu mazhab Hambali? Apa pandangan antum? Pendapat kedua yang mengatakan solat dan khutbah Jumaat yang dilaksanakan sebelum masuk waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur adalah sah. Itu pandangan siapa? Adakah pandangan mazhab Maliki ataupun dia merupakan pandangan mazhab Hambali? Apa pandangan di kalangan antum? Ada yang nak kongsi pandangan dekat ruangan section, comment section. Mazhab Maliki ni kita lihat dia banyak ada dekat daerah Morocco kan, Maghribi sana. Mazhab Hambali ni kebanyakannya wujud dekat daerah Mekah, Madinah. Dan juga sebahagian tempat yang lain pun ada pengikut-pengikut mazhab Hambali. Jadi saya lihat ada komen yang kata Hambali. Mazhab Hambali. Tepat sekali pandangan tersebut. Pendapat kedua ni merupakan pendapat mazhab Hambali. Pendapat yang mengatakan khutbah Jumaat, solat Jumaat kalau dilakukan sebelum masuk waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur adalah sah, merupakan pandangan mazhab Hambali. Okay. Jadi ini merupakan pandangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Ini merupakan yang disebutkan juga oleh Imam Ibn Qudamah rahimahullah daripada kalangan mazhab Hambali. Di kalangan ulama semasa yang berpegang dengan pandangan ini adalah Syekh Abdullah Al-Bassam, pengarang kitab Tawdihul Ahkam, Syarah Bulughil Maram. Ini merupakan pendapat yang kedua. Kata pendapat yang kedua ni, mereka tak menafikan. Memang ada sebahagian hadis yang berkaitan dengan solat Jumaat, memang secara jelas menunjukkan yang solat Jumaat diadakan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas masuk waktu zuhur. Memang ada hadis-hadis demikian. Mereka tak menafikan. Cuma pada perspektif mereka, dalam masa yang sama juga, menurut pemerhatian mereka, di sana juga ada sebahagian hadis yang menunjukkan solat Jumaat didirikan pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk waktu zawal. Sebelum masuk waktu zuhur. Jadi ada two sets of narrations.
Dua jenis riwayat. Riwayat yang pertama mengatakan yang solat Jumaat dilaksanakan selepas masuk waktu zuhur, dan di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan yang solat Jumaat pun pernah dilaksanakan pada waktu sebelum zawal, sebelum zuhur pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan perspektif pendapat yang kedua ni. Masih lagi berkaitan dengan pendapat yang kedua, ulama-ulama yang berpegang dengan pendapat yang kedua ni mereka berselisih pandangan pula. Mereka berbeza pandangan tentang waktu yang paling awal untuk melakukan khutbah dan solat Jumaat. Because bila kita kata waktu sebelum zawal, waktu sebelum zuhur ni luas kan? Anytime antara subuh dengan zuhur itu waktu sebelum zuhur, sebelum zawal. Jam 12 tengah hari pun sebelum zawal, sebelum zuhur. Jam 11 pagi pun sebelum zawal, sebelum zuhur. 10 pagi pun termasuk dalam sebelum zawal. 9 pagi pun termasuk dalam sebelum zawal. Jadi ulama yang kedua ni, golongan yang kedua, bila mereka mengizinkan orang-orang Islam untuk mendirikan solat Jumaat sebelum zawal, berlaku perbincangan di kalangan mereka. What is the earliest time? Apakah waktu yang paling awal untuk mendirikan solat Jumaat? Is it 12 o'clock? Is it 11 AM? Ataupun 10 pagi? Ataupun 8 pagi? Apa waktunya? Ini yang berlaku khilaf di kalangan mereka. Sebahagian di kalangan mereka mengatakan yang solat Jumaat ni, waktu solat Jumaat lebih kurang sama dengan waktu solat hari raya. Kita kan solat hari raya pagi-pagi kan? Itu salah satu pandangan mereka. Pandangan yang kedua pula di kalangan mereka mengatakan tidak, dia taklah sampai waktu solat hari raya. Tetapi solat Jumaat yang paling awal boleh dilakukan adalah sekitar 1 jam sebelum masuk waktu zuhur. Itu the earliest, kata mereka. Kata sebahagian di kalangan mereka. Dalam arti kata yang lain, kalau waktu zuhur jam 1 tengah hari, 1 PM. Menurut pandangan ini, the earliest time, waktu yang paling awal untuk menyampaikan khutbah Jumaat dan mendirikan solat Jumaat adalah 1 jam sebelum tu, iaitu pada 12 tengah hari. Itu paling awal. Tak boleh lebih awal daripada 12 tengah hari. Jadi berdasarkanlah bergantung kepada waktu zuhur tu jam berapa. Kalau waktu zuhur jam 1 tengah hari, kita minus 1 hour. 12 tengah hari. Kalau waktu zuhur jam 12.50, kita minus 1 hour, sekitar 11.50, 11:50 AM. Okay. Jadi berlaku perbincangan di kalangan ulama yang kedua ni, apakah waktu yang paling awal untuk mendirikan solat Jumaat? Okay. Itu perspektif daripada kalangan para ulama yang berpegang dengan pendapat yang kedua. Di sana ada pendapat yang ketiga di kalangan ulama silam kita. Pendapat yang ketiga mengatakan, khutbah Jumaat sah dilakukan sebelum masuk waktu zawal. Manakala solat Jumaat tidak sah dilakukan sebelum zawal. Jadi pendapat ketiga ni, dia membezakan antara khutbah Jumaat dengan solat Jumaat. Khutbah Jumaat kalau dilakukan, kalau disampaikan sebelum masuk waktu zuhur, sah. No problem. Tetapi solat Jumaat, according to pendapat yang ketiga ni, tak boleh dilaksanakan sebelum masuk waktu zawal. Sebelum masuk waktu zuhur. Perlu dilakukan bila dah masuk waktu zuhur. Jadi kita bagi contoh lah. Kalau contoh, solat zuhur letaklah contoh 1 tengah hari. Jadi kalau khatib sampaikan khutbah jam 12.50. Kan? 12.50.
yang belum lagi masuk waktu zuhur. Sah ke tidak? Menurut pendapat yang ketiga, sah. Kan khatib dia bagi khutbah 10 minit contoh. Kemudian jam 1:01, khatib Jumaat mula untuk mendirikan solat Jumaat pada jam 1:01 sebagai contoh. Dan waktu zuhur pada hari tersebut adalah 1 tengah hari. Solat Jumaat dilaksanakan pada 1:01. Sah tak solat tersebut menurut pandangan yang ketiga? Pandangan ketiga kata sah. Jadi mereka membezakan antara khutbah dengan solat Jumaat. Khutbah Jumaat boleh dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur, manakala solat Jumaat perlu dilakukan bila dah masuk waktu zuhur. Pandangan ini pernah dinukil oleh pengarang kitab Al-Bayan fi Madhab Al-Imam Al-Syafi'i rahimahullah. Jadi ada 3 pandangan di kalangan para ulama. Itu secara general overview tentang soalan kedua. Nanti kita bila dah sampai kepada soalan-soalan yang akan datang, dia akan lebih memperincikan kenapa ulama kita beza pandangan dalam isu ni. Kan? Soalan ketiga kita pada pagi hari ini berbunyi, adakah pandangan yang membenarkan solat Jumaat sebelum zawal merupakan pandangan mazhab Hambali sahaja? Tadi kita kata kepada antum, pandangan yang membenarkan solat Jumaat, khutbah Jumaat sebelum masuk waktu zuhur ni pandangan minoriti. Tadi kita kongsi dengan antum, itu merupakan pandangan mazhab Hambali. Maka di sini timbul persoalan. Adakah pandangan tersebut hanya disokong oleh mazhab Hambali? Ada tak ulama-ulama yang lain selain daripada mazhab Hambali yang menyokong pandangan tersebut? Itu soalan ketiga kita. Apa jawapannya? Jawapannya adalah bukan para ulama mazhab Hambali sahaja yang berpandangan bahawa solat Jumaat sebelum zawal itu dibenarkan. Pandangan ini juga disandarkan kepada sekumpulan para sahabat dan tabi'in. Jadi pandangan yang membenarkan solat Jumaat sebelum masuk waktu zuhur, pandangan yang membenarkan khutbah Jumaat sebelum masuk waktu zuhur, itu bukan pandangan mazhab Hambali sahaja. Itu juga merupakan pandangan sekumpulan di kalangan para sahabat Nabi SAW. Itu juga merupakan pandangan sekumpulan daripada kalangan para tabi'in. Apa beza antara sahabat dan tabi'in? Sahabat adalah individu-individu yang bertemu dengan Nabi SAW, yang beriman dengan Nabi SAW, dan yang wafat sebagai seorang Muslim. Itu sahabat Nabi. Man laqiyan Nabiya SAW mu'minan wa mata mu'minan. Adapun tabi'in adalah generasi yang tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Tetapi mereka sempat bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Jadi siapakah di kalangan sahabat yang setuju dengan pandangan solat Jumaat dilakukan sebelum waktu zawal adalah sah? Antara sahabat Nabi adalah Jabir. Jabir radhiyallahu anhu turut menyokong pandangan ini. Dan pandangan ini juga disandarkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Daripada kalangan para tabi'in yang menyokong pandangan ini adalah Atha rahimahullah dan juga Ishaq, kan daripada kalangan para ulama tabi'in. Jadi pandangan kedua tadi itu yang mengatakan solat Jumaat boleh dilakukan sebelum masuk waktu zawal, sebelum masuk waktu zuhur, kan, juga disokong oleh sekumpulan daripada kalangan sahabat Nabi SAW. Disokong juga oleh sekumpulan daripada kalangan para tabi'in.
yang hidup pada 3 kurun yang pertama. Itu jawapan bagi soalan ketiga. Soalan ketiga ni soalan yang ringkas sahaja. Jadi jawapannya pun adalah jawapan yang ringkas. Soalan keempat pada hari ini yang kita nak kongsi dengan antum. Adakah pandangan mazhab Hambali bersandarkan kepada kata-kata sahabat sahaja? Jadi mazhab Hambali ni dan juga ulama-ulama yang menyokong daripada kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, adakah dalil mereka tu cuma kata-kata para sahabat? Aqwalus sahabah radhiyallahu anhum. Ataupun mereka ada sandaran-sandaran yang lain. Ataupun mereka mempunyai dalil-dalil yang lain. Apa jawapan bagi soalan yang keempat ni? Bila kita merujuk kepada perbincangan ulama tentang isu ini, kita akan dapati yang isu sandaran mazhab Hambali bukan sahaja daripada kata-kata para sahabat sahaja. Tetapi mereka turut menyokong pandangan mereka dengan hadis-hadis Nabi SAW. Itu yang tadi kita kongsikan dengan antum. Pandangan kedua yang membenarkan solat Jumaat sebelum zawal, mereka tidak menafikan kewujudan hadis-hadis yang menunjukkan bahawa solat Jumaat didirikan selepas masuk waktu zuhur pada zaman Rasul SAW. Mereka tak menafikan hadis-hadis itu. Tetapi mereka tambah. Mereka mengatakan yang di sana pun ada hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan yang Nabi SAW pernah mendirikan solat Jumaat sebelum masuk waktu zawal. Sebelum masuk waktu zuhur pada zaman Rasul SAW. Cuma perbincangan tentang hadis ni dia panjang sikit. InsyaAllah pada sesi yang seterusnya, kita akan muatkan hadis-hadis tu. Kita akan kongsikan apakah hadis-hadis tersebut dan bagaimanakah para ulama kita memahami hadis-hadis tersebut. Jadi itu jawapan bagi soalan yang keempat. Kita beralih kepada soalan yang kelima. Soalan yang kelima berbunyi, mengapakah para ulama berbeza pandangan mengenai hukum mendirikan solat Jumaat sebelum zawal? Tadi kita kongsi dengan antum ada 3 pandangan di kalangan para ulama. Maka timbul satu persoalan, kenapa ulama khilaf? Kenapa ulama beza pandangan? Berkaitan dengan isu ni. Bagi mereka yang mendalami comparative fiqh, yang mendalami tentang perbandingan mazhab, perbincangan tentang sababul khilaf, perbincangan tentang sebab ulama berbeza pandangan adalah teramat penting. Jadi kita lebih memahami sudut pandangan yang berbeza. Kita ni hidup kat Singapura, bukan mazhab Syafi'i sahaja yang ada. Kita hidup kat Singapura, ada mazhab Hanafi. Teman-teman kita, jiran-jiran kita daripada kalangan the Indian Muslim community, kebanyakan ikut mazhab Hanafi. Jadi ada sebahagian perkara mungkin berbeza pandangan. Yang mana pendirian mazhab Syafi'i berbeza dengan pendirian mazhab Hanafi. Penting kalau kita pun mengambil tahu kan kenapa saudara-saudara kita daripada kalangan the Indian Muslim community yang berpegang dengan mazhab Hanafi, kenapa dalam sebahagian isu mereka mempunyai pandangan yang berbeza daripada sudut hukum. Penting untuk kita mengetahui agar kita ni tidak begitu cepat menyalahkan orang. Sama juga dengan isu solat Jumaat sebelum zawal. Sebagaimana kita bincangkan kepada antum, yang isu ini adalah isu khilafiyah. Isu yang diperselisihkan oleh para ulama. Dan perselisihan ini bukan satu perselisihan yang baru.
Perselisihan ini telah berlaku lebih daripada 1000 tahun yang lalu. Tadi kita kongsi dengan antum nama-nama sahabat Nabi SAW yang berbeza pandangan dalam isu ini. Tadi kita kongsi dengan antum nama para ulama tabi'in. Dan sebagaimana kita maklum, sahabat Nabi kan, dengan zaman kita dah jauh dah. Lebih daripada 1000 tahun. Sahabat Nabi SAW yang terakhir sekali meninggal dunia adalah Abu Tufail yang meninggal lebih kurang 110 Hijrah. Kita sekarang dah jauh dah. Jadi penting untuk kita juga memahami kenapa ulama kita selisih pandangan. Agar dapat kita appreciate, menghargai perselisihan pandangan yang berlaku di kalangan para ulama. Apa jawapan bagi soalan yang kelima ni? Jawapan bagi soalan yang kelima adalah Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala pernah menggariskan 3 sebab utama mengapa para ulama berbeza pandangan dalam pengeluaran hukum. Jadi dalam dunia Islam, salah satu nama tokoh ulama syariah yang dihormati, yang disegani di peringkat antarabangsa adalah ulama Syria yang terkenal Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Pengarang kitab At-Tafsirul Munir, pengarang kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, pengarang kitab Usulul Fiqh Al-Islami dan banyak kitab-kitab yang lain. Salah seorang pakar rujuk dalam bidang hukum hakam yang telah pun kembali ke rahmatullah, yang telah pun meninggalkan kita. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu ta'ala, ulama Syria ni, dia pernah tulis dalam sebahagian kitabnya, dia jelaskan 3 sebab utama, 3 main reasons, kenapa kadang-kadang ulama kita beza pandangan. Apa 3 main reasons tu? Apa 3 sebab utama tersebut? Sebab pertama adalah perbezaan ulama dalam menerima dalil. Sebab yang kedua adalah perbezaan ulama dalam memahami dalil. Sebab yang ketiga adalah perbezaan ulama dalam isu-isu yang tiada dalil. Kita akan jelaskan satu persatu. Sebab pertama, kenapa ulama kita selisih pandangan dalam hukum hakam fikih? Pertama sekali adalah disebabkan perbezaan ulama dalam penerimaan dalil. Macam mana tu Ustaz? Perbezaan ulama dalam penerimaan dalil tu maksudnya ada sebahagian hadis, sebahagian ulama menerimanya. Ada sebahagian hadis pula, sebahagian ulama menolaknya. Bagi golongan ulama yang menerima hadis tu, dia jadikan hadis tersebut sebagai dalil, sebagai sandaran dalam pembinaan hukum. Manakala bagi ulama yang menolak hadis tu, mereka tidak menggunakan hadis tersebut sebagai sandaran dalam penggubalan hukum. Kita bagi contoh. Kita bagi contoh adalah tentang isu solat sunat tasbih. Kita ni mazhab Syafi'i. Kan? Kalau kita buka dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i, dalam bab berkaitan dengan solat sunat, kita akan dapati salah satu solat yang disunatkan mengikut pandangan mazhab Syafi'i adalah solat sunat tasbih. Solat sunat tasbih ni mengikut mazhab Syafi'i sunat dilakukan. Dalam masa yang sama juga, kita kalau check online, kita Google sikit kan, tentang hukum solat tasbih ni, kita akan lihat yang ada perselisihan pandangan. Sebahagian laman kita pergi, sebahagian website kata solat tasbih ni sunat. Sebahagian laman pula, website kita pergi, ada sebahagian laman kata solat tasbih ni tak sunat. Kita pun pening, mana satu ni Ustaz? Solat tasbih ni sunat ke tak sunat? Apa jawapan dia? Jawapan dia khilaf. Jawapan dia, isu tentang solat tasbih ni diperselisihkan oleh ulama. Memang sebahagian ulama mengatakan sunat. Antara sebahagian ulama yang kata sunat adalah ulama-ulama daripada mazhab Syafi'i.
Manakala sebahagian ulama yang lain mengatakan tak sunat. Dan bila kita buat research atau kajian yang lebih mendalam, kita akan dapati sebab utama kenapa ulama kita selisih pandangan berkaitan dengan isu solat tasbih adalah disebabkan tentang derajat hadis solat tasbih. Ada tak hadis tentang solat tasbih? Kita katakan ada. Ada riwayatnya dalam Sunan Abi Daud. Kemudian timbul persoalannya, kalau ada hadisnya, dan kenapa ulama selisih pandangan, Ustaz? Kan ada hadis dalam Sunan Abi Daud. Kita katakan betul, ada riwayatnya. Cuma, ulama berbeza pandangan dalam menentukan status hadis tersebut. Ulama berbeza pandangan dalam menentukan derajat hadis tentang solat tasbih. Dan perbezaan para ulama dalam menentukan derajat hadis solat tasbih membawa kepada perbezaan pandangan di kalangan para ulama daripada sudut hukum. Di kalangan ulama, ada yang mengatakan yang hadis solat tasbih itu adalah hasan. Dan di kalangan ulama, ada juga yang mengatakan hadis solat tasbih itu adalah lemah. Di kalangan ulama yang mengatakan hadis solat tasbih itu adalah hasan, yang boleh diterima adalah ulama-ulama sebagai contoh Imam Daruqutni, Al-Khatib Al-Baghdadi, Imam As-Suyuti, Ibn Hajar Al-Asqalani, Syekh Shu'aib Ar-Naud. Jadi sekumpulan ulama hadis kata, hadis solat tasbih ni hasan. Dan hadis hasan boleh digunakan dalam penggubalan hukum. Jadi kebiasaannya, ulama-ulama yang mengatakan solat tasbih ni hukum dia sunat, kebiasaannya mereka lebih cenderung kepada penilaian para ulama yang mengatakan yang hadis tu hasan. Sekumpulan ulama yang lain beza pandangan. Mereka mengatakan tak, hadis tentang solat tasbih ni hukum dia lemah. Oleh kerana hukumnya lemah, maka tidak disunnahkan untuk mendirikan solat sunat tasbih. Jadi berlaku perselisihan pandangan daripada sudut menentukan derajat hadis. Yang mana perselisihan dalam menentukan derajat hadis ini membawa kepada perselisihan daripada sudut penggubalan hukum. Jadi Ustaz, kita dalam isu solat tasbih boleh belapang dada tak? Kita kata boleh, tak jadi masalah. Kalau ada sebahagian di kalangan saudara-saudara kita lebih cenderung kepada pandangan mazhab Syafi'i, mengatakan yang solat tasbih itu sunat, tak jadi isu. Itu juga merupakan pandangan ulama-ulama yang hebat, seperti Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, salah seorang tokoh ulama hadis dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada sebahagian di kalangan ikhwah kita, kalau ada sebahagian di kalangan masyarakat kita yang lebih cenderung mengatakan yang solat tasbih ni tak sunat, pun tak jadi masalah. Itu juga merupakan pandangan-pandangan ulama yang muktabar. Boleh belapang dada. Boleh belapang dada dalam isu-isu ijtihadiyah. Isu-isu yang mana ulama muktabar berbeza pandangan. Itu salah satu contoh perbezaan ulama dalam menerima dalil. Dalil dia ada, hadis dia ada. Cuma ulama beza pandangan. Hadis ni boleh tak dijadikan sebagai sandaran hukum. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Ini bagi mereka yang mendalami comparative fiqh, perbandingan mazhab ini banyak berlaku. Sebab yang kedua, kata Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullah, sebab kedua kenapa ulama berselisih pandangan dalam hukum hakam adalah disebabkan berpuncakan perbezaan ulama dalam memahami dalil. Dalil dia ada. Hadis dia ada. Ulama pun sepakat hadis dia sahih. Cuma berlaku pula perselisihan pandangan dalam macam mana nak faham hadis tu. Macam mana nak faham kata-kata Nabi SAW. Atau macam mana nak faham ayat Quran.
Dalam sebahagian ayat Quran ada menyebutkan tentang kalau sentuh wanita tu, kan, seseorang tu membatalkan wuduk, kan. Tentang aula mastumun nisa. Kan. Ayat Qurannya ada. Ulama pun tak selisih pandangan yang itu memang ayat Quran. Cuma kadang-kadang berlaku perselisihan pandangan dalam memahami ayat Quran. Apakah yang dimaksudkan dengan menyentuh wanita yang boleh membawa kepada pembatalan wuduk? Sebagian ulama kata sentuh tu sentuhlah. Lelaki kalau sentuh wanita tanpa ada berlapik, kulit ke kulit, batal wuduk, kata pendapat pertama. Sama juga dengan wanita kalau sentuh lelaki, menyentuh kulitnya, batal wuduk. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua pula kata tak, sentuh yang dimaksudkan kat sini adalah sentuh yang bersyahwat. Sentuh yang bernafsu. Kalau sentuh biasa, yang tidak bersyahwat, tak batal wuduk. Tapi kalau sentuh yang diiringi dengan syahwat, sentuh yang diiringi dengan nafsu, itulah yang membatalkan wuduk. Itu pandangan kedua. Pandangan ketiga kata tak, sentuh dekat sini bukan literally sentuh. Tapi sentuh yang dimaksudkan adalah hubungan sebadan antara suami dan isteri. Ini merupakan pandangan Abdullah ibnu Abbas, sahabat Nabi SAW. Jadi kita lihat kadang-kadang ayat Quran dia ada. Tapi ulama selisih pandangan dalam memahami ayat tersebut. Dan ini kadang-kala berlaku, kan. Kita kalau belajar tafsir, tafsirul Quran, kita kalau baca buku-buku tafsir, kadang-kadang ada sebahagian ayat ni, ulama selisih pandangan dalam pemahaman ayat tu. Sama juga dengan hadis Nabi SAW. Kadang-kala berlaku perselisihan pandangan di kalangan para ulama dalam memahami hadis Rasul. Dan ini berlaku. Dan itulah sebab kedua, kenapa ulama kita selisih pandangan mengikut Syekh Wahbah Zuhaili rahimahullahu ta'ala. Pendapat ketiga di kalangan ulama, sebab yang ketiga di kalangan ulama adalah laku perbezaan pandangan, adalah perbezaan ulama dalam isu-isu yang tiada dalil. Ada isu-isu baru yang timbul. Ulama buka Al-Quran, mereka tak jumpa satu ayat yang secara jelas yang berkaitan dengan isu tersebut. Bila para ulama buka kitab-kitab hadis, mereka tak jumpa satu hadis yang secara direct dan jelas membahaskan tentang isu tersebut. Hari ini timbul banyak isu-isu baru. Timbul perbincangan tentang hukum wang CPF, Central Provident Fund. Zaman Nabi SAW, CPF tak wujud. Zaman Nabi SAW, Central Provident Fund tak wujud. Macam mana nak keluarkan hukum? Kalau ayat Quran tak disebut tentang CPF, Central Provident Fund. Macam mana nak keluarkan hukum bila hadis Nabi SAW tak ada menyebut tentang Central Provident Fund? Pada zaman ini, antara nikmat Allah kepada kita adalah nikmat teknologi, kan? Nikmat internet. Saya ni bila mengajar ni, saya mengajar pun menggunakan internet. Walaupun kita berada kat tempat yang berbeza, tapi kita boleh mengikuti kelas ni dengan adanya nikmat internet ni. Kan, macam-macam wadah ada. Ada orang pakai Zoom, kan, ada pakai StreamYard, ada barangkali pakai wadah-wadah yang lain. Zaman Nabi SAW, benda ni semua tak ada. Justru berlaku perbincangan di kalangan ulama, kalau akad nikah dilakukan secara online, sah ke tak sah? Kan? Zaman Nabi SAW, zaman sahabat, internet tak ada. Zaman sekarang, kita banyak, especially dalam keadaan pandemik ni, banyak kita manfaatkan internet.
conference, meeting, kan? Banyak yang beralih kepada online meeting. Yang mana sebelum COVID dulu barangkali kita ni tak biasa dengan benda online ni. Online meeting, online conference. Tapi sekarang dengan penularan wabak kita lihat banyak benda yang shift online. Antara perbincangan ulama juga adalah tentang akad nikah secara online. Isu yang mana tidak ada dalil yang spesifik dalam Al-Quran. Isu yang mana tiada dalil yang spesifik dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antara perkara baru yang timbul yang mana tiada dalil yang jelas dalam Al-Quran dan hadis adalah isu insurans. Sekarang macam-macam insurans ada. Life insurance, health insurance, insurans kesihatan, ada general insurance, ada insurans berkaitan dengan kebakaran, fire insurance, ada travel insurance, kita naik aeroplane kan. Kadang-kadang dia tawarkan kita dengan travel insurance. Orang yang ada maid barangkali ada maid insurance. Orang yang ada vehicle ada insurans berkaitan dengan kenderaan. Macam-macam insurans ada. Sedangkan pada zaman Nabi SAW, benda-benda ni tak ada. Jadi kalau satu isu baru yang tidak disentuh secara direct, secara jelas dalam Al-Quran, kalau ada satu isu baru yang secara jelas tidak disentuh dalam hadis Rasul SAW, macam mana nak keluarkan hukum? Okay. Itu yang ulama kita selisih pandangan. Barangkali orang pun bertanya, Ustaz, macam mana nak keluarkan hukum? Kalau satu isu baru tu tak ada dalam Quran. Kalau satu isu baru tu tak ada dalam hadis Nabi. Macam mana nak keluarkan hukum? Itulah penting sangat belajar tentang usulul fiqh. Dalam usul fiqh kita belajar tentang cara ulama mengistinbat hukum, mengeluarkan hukum. Menggunakan qiyas, menggunakan masalih mursalah, menggunakan adat kebiasaan ataupun uruf. Dan banyak lagi perbincangan yang saya tak mampu untuk jelaskan pada kesempatan ini. Itu memerlukan satu separate session. Jadi menurut Syekh Wahbah Zuhaili, inilah 3 sebab utama kenapa ulama kita berbeza pandangan. Dan menurut perhatian para ulama, dalam isu tentang solat Jumaat sebelum zawal ataupun sebelum zuhur, di sana ada 2 faktor utama. 2 sebab utama kenapa ulama kita berselisih pandangan. Sebab yang pertama adalah disebabkan perbezaan para ulama dalam penerimaan sebahagian dalil. Ada sebahagian riwayat ni, sebahagian ulama terima hadis tu. Ada sebahagian ulama pula menolak hadis tu. Riwayat dia ada. Cuma ulama selisih pandangan dalam penerimaannya. Sebab yang kedua, kenapa ulama kita selisih pandangan tentang isu solat Jumaat sebelum zuhur adalah disebabkan perbezaan mereka dalam memahami sebahagian hadis-hadis yang sahih. Sebahagian hadis ni yang ada kaitan dengan solat Jumaat, dia ada 2 possibilities. 2 kemungkinan. Boleh faham ikut cara macam gini, kan cara pertama, dan boleh juga faham dengan mengikut cara yang kedua yang kita akan kongsikan dengan lebih detail pada sesi-sesi yang akan datang. Jadi ini 2 sebab utama kenapa ulama kita selisih pandangan tentang solat Jumaat sebelum zuhur ni. Yang kita akan jelaskan dengan lebih detail, kita akan menganalisa hadis-hadis tersebut dengan lebih detail pada sesi-sesi yang akan datang insya-Allah taala. Jadi sebagai kesimpulan untuk sesi kita pada pagi ini, sebelum saya mengundurkan diri sebentar nanti, hari ini kita ada kongsi beberapa poin yang penting. Izinkan saya untuk merumuskan. Pertama sekali kita nak rumuskan yang isu tentang solat Jumaat sebelum zuhur ataupun sebelum zawal. Isu tentang khutbah Jumaat sebelum zuhur bukan isu yang disepakati ulama.
Isu ini adalah isu khilaf di kalangan ulama. Isu perbezaan pandangan di kalangan ulama. Dan khilaf ini telah berlaku lama dah. Sejak daripada zaman sahabat Nabi SAW. Dan dia berterusan, khilaf itu sampailah hari ini. Ada sekurang-kurangnya 3 pandangan dalam isu ini. Pandangan pertama, pandangan majoriti di kalangan ulama berpandangan khutbah dan solat Jumaat sebelum zuhur tidak sah. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua pula di kalangan ulama mengatakan yang khutbah dan solat Jumaat sebelum zuhur adalah sah. Dan pandangan ketiga membezakan antara khutbah Jumaat dan solat Jumaat. Pandangan ketiga mengatakan khutbah sebelum zuhur sah. Adapun solat Jumaat perlu dilaksanakan selepas masuk waktu zuhur. Itu 3 pandangan di kalangan para ulama. Kesimpulan kita yang kedua, pandangan yang membenarkan solat Jumaat sebelum zawal, sebelum zuhur, iaitu pandangan kedua itu bukan pandangan ulama daripada kalangan mazhab Hambali sahaja. Itu juga merupakan pandangan sekumpulan daripada kalangan para ulama silam, daripada kalangan para sahabat Nabi SAW, daripada kalangan para ulama tabi'in. Para sahabat Nabi merupakan anak-anak murid Nabi SAW. Para tabi'in merupakan anak-anak murid kepada para sahabat Nabi SAW. Itu merupakan rumusan kita yang kedua. Rumusan kita yang ketiga adalah sandaran mazhab Hambali yang membenarkan isu solat Jumaat sebelum zuhur ni bukan mereka menyandarkan kepada kata-kata sahabat sahaja. Memang betul mereka sandarkan pandangan mereka kepada kata-kata sahabat, tapi bila kita merujuk tulisan-tulisan mereka, kita juga mendapati yang mereka sebenarnya merujuk sandaran mereka yang utama adalah hadis-hadis Nabi SAW. Cuma hadis tu saya tak akan kongsi pada hari ini kerana kesuntukan waktu. Kita akan kongsi dengan antum hadis-hadisnya pada sesi-sesi yang akan datang, insya-Allah taala. Dan yang terakhir sekali yang kita ingin kongsikan, rumuskan untuk sesi pagi ini adalah perbezaan para ulama dalam isu solat Jumaat sebelum zuhur ni, dia ada 2 faktor utama. Faktor yang pertama adalah disebabkan perbezaan mereka dalam penerimaan sebahagian dalil. Ada sebahagian riwayat hadis, sebahagian ulama menerimanya, sebahagian ulama menolaknya. Yang menerimanya menjadikan riwayat tersebut sebagai sandaran dalam penggubalan hukum. Manakala ulama yang menolaknya tidak menjadikan riwayat tersebut sebagai sandaran dalam pembinaan hukum. Faktor yang kedua adalah perbezaan mereka dalam memahami sebahagian hadis-hadis Nabi SAW. Hadisnya sahih. Ulama sepakat. Cuma ulama pula beza pandangan dalam cara memahami hadis tu. Ada sebahagian ulama yang lihat daripada angle yang berbeza. Ada sebahagian ulama melihat hadis yang sama pula daripada sudut yang berbeza. Dan ini kadang-kala berlaku dalam pemahaman hadis Nabi SAW. Dalam memahami kata-kata Nabi SAW. Jadi insya-Allah pada sesi-sesi yang akan datang kita akan kongsikan dengan antum apakah hadis-hadis yang berkaitan dengan solat Jumaat sebelum zuhur ni dan bagaimanakah para ulama kita daripada pelbagai mazhab memahami hadis-hadis tersebut yang membawa kepada perselisihan perbezaan pandangan dalam pengeluaran ataupun penggubalan hukum. Itu sahaja yang saya nak kongsikan pada sesi pagi hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang saya sampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kesilapan, kesalahan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Kalau sekiranya ada yang minat untuk mendapatkan buku ni, bolehlah pergi ke pautan rizahan.sg/buku sebagaimana yang tertera dalam slide. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, kami mengajak anda untuk bersama kami dalam usaha mengumpulkan dana infak infrastruktur Masjid Ar-Raudhah dengan kemudahan yang tertera. Saya mendoakan semoga para penderma sentiasa diluaskan rezeki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.